414. Pertamanya, terima kasih kepada Cik Syarimah Ruwaida Abbas selaku pensyarah kepada kursus SSWA 2303 Strategi Intervensi dengan Komuniti dan Pengurusan Organisasi. Baiklah, hari ini saya akan mengulas berkaitan dengan isu penjagaan kesihatan mental dan emosi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP berlangsung. Peningkatan indeks kes jangkitan COVID-19 telah menyebabkan kerajaan Malaysia dan seluruh dunia amnya mengambil tindakan untuk mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Baiklah, apa itu PKP? PKP adalah kawalan gerakan yang dilaksanakan di seluruh negara untuk mencegah rantaian jangkitan COVID-19. Perintah ini telah dikeluarkan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit tahun 1988. Oleh itu, beberapa sekatan telah dikenakan. Pertama, larangan terhadap semua pergerakan dan perhimpunan ramai, termasuklah aktiviti keagamaan, sosial dan budaya. Yang kedua, sekatan terhadap semua perjalanan rakyat Malaysia keluar negara. Ketiga, sekatan terhadap kemasukan pelancong dan pelawat asing ke dalam negara. Keempat, penutupan institusi pendidikan. Kelima, penutupan semua premis kerajaan dan swasta kecuali perkhidmatan yang melibatkan negara seperti perbankan, keselamatan, bekalan makanan dan lain-lain. Rentetan daripada pengeluaran arahan tersebut telah memberi kesan yang signifikan kepada masyarakat. Situasi ini julung kalinya berlaku di Malaysia dan seluruh dunia amnya dan ianya telah membawa kepada perubahan norma serta memberi kesan kepada kesihatan mental dan emosi masyarakat. Bila duduk kat rumah, kita boleh, maksudnya family yang tak ada masa sebelum ni, so diorang ada masa untuk bersama anak-anak, keluarga, isteri dan soal lah. So jadinya emosi kita jadi gembira lah sebab kita dikelilingi dengan orang yang kita sayang. Fasa 1 PKP telah memberi kesan emosi yang positif kepada masyarakat, terutamanya bagi mereka yang sibuk bekerja. Mereka berasa gembira kerana dapat meluangkan masa bersama keluarga dan dapat berehat daripada bebanan kerja. Namun, apabila PKP memasuki fasa yang kedua, ianya mula memberi kesan yang negatif kepada emosi dan mental masyarakat. Masyarakat mula merasa tertekan, sedih, gelisah, kecewa dan marah. Inilah bagi pendapat aku, bagi diri aku sendiri lah, aku rasa PKP ni membuatkan aku depression lah, gila-gila lah. Excitement tu memang banyak gila. Jauh beza lah dengan bila face to face tu dekat you. Lepas tu aku punya kitaran tidur tak menentu. Kejap aku tidur pukul 2, 4, tak menentu lah. Kalau dulu aku dekat you, pukul 12 tak tidur lah. Ni bila perjalanan online ni, assignment ni banyak tau. Lepas tu aku akan spend time more dekat laptop untuk buat assignment tu lah. Lepas tu, aku rasa kesihatan aku tak terjaga lah. Sebab mata aku memang sakit lah sebab aku rasa boleh half day lah tengok laptop dengan cahaya kena mata. Lepas tu memang mata tu rasa macam pedih tau. Kadang-kadang sampai aku rasa macam bela. Terus macam nampak benda tu jadi dua objek. Sebab aku pakai spek kan. Kesan mental dan emosi ini bukan hanya dialami oleh pelajar IPT, namun ianya boleh dialami oleh semua peringkat umur termasuklah kanak-kanak, dewasa dan warga emas. Sebagai pelajar pengurusan kerja sosial, saya memahami perkara ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Perubahan norma. Norma dan gaya hidup masyarakat mula berubah sepanjang tempoh PKP. Rakyat hilang kebebasan untuk bergerak dan bersosial. Ini menyebabkan mereka terkejut dan mengalami gangguan emosi sepanjang tempoh untuk menyesuaikan diri. Kedua, tekanan ekonomi. Sebagai contohnya, ketua keluarga yang tidak mempunyai pendapatan dan sumber kewangan sepanjang tempoh PKP akan merasa bimbang dan marah kerana takut akan kelangsungan hidup keluarganya. Dan yang ketiga, tekanan kehidupan.
Keadaan persekitaran juga memberi tekanan kepada masyarakat. Sebagai contohnya, persekitaran rumah yang sempit dan sesak kerana bilangan ahli keluarga yang ramai juga memberi tekanan kepada masyarakat. Namun, sekiranya emosi yang negatif ini tidak dibendung, akan membawa kepada kesan yang lebih serius seperti kemurungan, keinginan membunuh diri dan lain-lain. Oleh itu, saya ingin mencadangkan beberapa langkah yang boleh dilakukan untuk mengatasi masalah mental dan emosi ini. Pertama, mencari hobi baru seperti memasak, bercucuk tanam dan membaca. Dengan cara ini, keresahan dapat dikurangkan. Yang kedua, melakukan aktiviti fizikal seperti regangan, lompat tali dan berjalan sekitar rumah. Dengan cara ini, kesihatan fizikal dapat dikekalkan dan mood dapat ditingkatkan. Dan yang ketiga, kekal berhubung seperti interaksi secara atas talian melalui WhatsApp, FaceTime dan video call. Dengan cara ini, kesunyian dapat dielakkan. Di samping itu, saya juga ingin mengesyorkan beberapa perkhidmatan sokongan emosi dan mental yang boleh anda rujuk dan dapatkan. 1. Talian sokongan psikososial COVID-19. Kerjasama antara Kementerian Kesihatan Malaysia dan Mercy Malaysia. 2. Talian khas perkhidmatan kaunseling COVID-19 oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. 3. Talian bantuan psikologi dan kaunseling COVID-19 oleh Malaysia Relief Agency. 4. Talian sokongan emosi oleh Pasukan Kesihatan Mental dan Psikososial CCRC Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan yang terakhir, kumpulan sokongan psikososial SAPSP oleh Pusat Pengajian Psikologi Gunaan Dasar dan Kerja Sosial Universiti Utara Malaysia. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Stay at home, stay safe.